Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton di rumah. Jadi apa khabar semua? Cik Man harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Sekarang ni dah ada bau-bau kuih-kuih, bau-bau kek. Maklumlah nak menjelang beberapa hari nak raya ni kan. Tapi jangan lupa kita masih lagi ada tetamu. Cuba bayangkan kalau kita jadi tetamu kepada seseorang tapi dia dah bergegah-gegah nak kemahkan dapur, kemudian nak kunci pintu macam nak menghalau kita. Dah pasti kita terasa. Ini kan pula kita sedang melayan suatu tetamu yang sangat agung iaitu Ramadan. Walaupun berbaki beberapa hari, maka kita sepatutnya boleh pasang terus gear yang ketiga, keempat, kelima. Kita nak speed supaya kita memberikan kualiti yang paling maksimum untuk menjadikan Ramadan yang berbaki ini adalah Ramadan yang paling berkualiti. Sebab kita tak tahu entah kita jumpa ataupun tidak Ramadan yang akan datang. Sebab tu antara psikologi yang disebut oleh para ulama, macam mana nak menjadikan Ramadan kali ini berkualiti, nak pula kita meniti di hari-hari yang terakhir ini sebelum Syawal, maka kita menganggap seolah-olah ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Okey. Jadi masih ada lagi kita nak mengutip ataupun memetik soalan daripada netizen. Mungkin ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hari-hari yang nak menjelang raya dan seumpamanya. Antara soalan netizen ialah, boleh tak kita berasa sedih dengan perasaan-perasaan ataupun orang kata apabila Ramadan nak meninggalkan kita, boleh tak kita rasa sedih? Sebab ada orang kata sepatutnya raya nanti kita kena gembira dengan kemenangan. Baik, jawapannya itu perasaan, tidak ada masalah. Itu menunjukkan betapa concernnya kita dengan nilai-nilai ibadah. Lagipun kita belum raya lagi, belum 1 Syawal. Cuma kita akan sedih sebab Ramadan tetamu agung akan meninggalkan kita menjelang hari yang ke-28, hari yang ke-29, sikit lagi nak tamat Ramadan. Maka salafus soleh, orang-orang terdahulu, para ulama, memang mereka bersedih, sangat-sangat sedih dengan orang kata nak bergeraknya ataupun nak berakhirnya bulan Ramadan. Okey, seterusnya soalan daripada netizen. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Sekarang ni Cik Man, dulu kalau mula-mula Ramadan sibuk dengan bazar Ramadan, sekarang ni sibuk dengan edisi nak raya, orang kata promosi sana, promosi sini. Jadi boleh tak orang kata kami bershopping ataupun beli pakaian-pakaian baru untuk raya? Baik. Di sini Cik Man nak sebut setiap perkara kita mesti bersederhana. Okey, dan sekarang ni adik-adik kena faham, kita masih lagi berada dalam lingkungan 10 malam terakhir tau. Sebagaimana yang Cik Man pernah sebut dulu, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Hadis sahih. Intailah, tinjaulah, cari-carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Kita jangan tumpukan sangat dengan shopping tu. Nabi suruh cari Lailatul Qadar. Jangan pula kita pergi sibuk sangat dengan Lailatul Bazar. Jadi itu dua benda yang berbeza ya. Nak pergi bazar tak ada masalah. Tapi kita kena tumpukan 90% untuk ibadah kita pada malam Al-Qadar. Sebab itu yang menjadi saham kita di akhirat nanti. Maka kualiti yang sepatutnya kita utamakan pada amalan. Bukan semata-mata pada jenis baju ataupun pada jenama seluar. Kerana yang penting kita dah ada pakaian-pakaian yang baik. Selai pun dah cukup. Bukan kita nak katakan bahawa ni raya 30 hari, satu hari satu pakaian, satu hari satu baju. Pakai buang ke apa korang ni kan? Jadi cukup saja kita pakai satu, yang penting bersih dan seumpamanya. Dan kalau ada duit-duit yang berbaki, duit banyak untuk kita beli seorang tu sampai 10 helai baju, maka apalah salahnya? Ni Cik Man pesan pada diri sendiri sebenarnya, apalah salahnya kita berkongsi kelebihan wang ataupun kelebihan rezeki itu pada anak-anak ataupun adik-adik, saudara-saudara kita yang kurang bernasib baik. Kita tengok dekat luar sana ada anak-anak yatim yang tidak berbapa, tak ada siapa yang nak bagi dia nafkah untuk beli baju, maka kita kongsi ataupun kita share rasa kegembiraan tersebut bersama mereka. Mereka dapat pakaian, mereka gembira dan insya-Allah kita akan mendapat pahala. Okey, seterusnya Cik Man, apa pendapat Cik Man ketika 10 malam yang terakhir, iaitu ketika sepatutnya kita mencari Lailatul Qadar, tetapi bilangan tarawih, bilangan soft tarawih semakin kurang.
Tidak dinafikan sesetengah tempat begitulah hakikat yang berlaku. Walaupun pada waktu yang sama ada juga masjid-masjid yang meriah. Jadi itu muhasabah untuk diri kita. Sebagai satu pengajaran untuk diri kita. Yang sepatutnya kita mengikut sunnah Nabi, semakin dekat nak raya, semakin habis Ramadan, menunjukkan peluang kita untuk mencari Lailatul Qadar semakin tipis. Patutnya kita semakin berebut-rebut untuk pergi ke masjid sebagaimana sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi situasi yang berlaku ini adalah sebagai muhasabah kepada kita supaya kita tidak mengulangi perkara-perkara yang kurang tepat dalam kehidupan kita. Sebab tu Cik Man mencadangkan, kadang-kadang kita melihat bagaimana kita nak menjadikan masjid kita itu seronok orang datang, maka kita buat pelbagai bentuk aktiviti. Sama ada di siang bulan Ramadan ataupun pada malam bulan Ramadan. Tak ada masalah. Selain daripada tilawah Quran, mungkin kita boleh buat aktiviti bersukan yang ringan-ringan. Contohnya dekat-dekat nak buka puasa. Tengok masa yang sesuai. Ataupun kita buat kuis. Mungkin juga kita buat pertandingan-pertandingan yang tertentu yang kita sediakan hadiah supaya menarik minat golongan remaja. Kalau dulu ada di kalangan masjid yang pasang wifi, okey, supaya nanti menarik minat golongan remaja yang memang suka kepada internet. Tapi kita kena faham, perbaiki niat kita datang ke masjid bukan sebab wifi ataupun internet, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dengan internet yang disediakan itu, kita dapat mencari maklumat yang bermanfaat untuk ilmu dan agama kita. Jadi kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali rancangan Jawapan Panas Cik Man. Diharapkan semuanya masih setia lagi untuk berkongsi orang kata ilmu melalui rancangan ini. Baik, Cik Man petik lagi soalan-soalan yang seterusnya berkenaan dengan orang kata sekarang ni kita menjelang raya kan, lagi beberapa hari lagi nak raya. Jadi ada beberapa perkara yang mungkin berkaitan dengan puasa ataupun yang sesuai dengan situasi ini. Baik, ada satu perkara ini sangat berkaitan, itu tentang zakat fitrah. Alright. Jadi Cik Man, bilakah waktu yang orang kata afdal ataupun boleh bayar zakat fitrah? Para ulama berbeza pendapat ataupun berbahas dalam soal membayar zakat fitrah. Okey, ada yang mengatakan boleh membayar zakat fitrah pada awal puasa dan ada yang mengatakan yang afdalnya adalah dekat-dekat hujung nak raya tu afdal bayar zakat fitrah. Tapi jangan terlalu lewat sangat. Takut nanti sekarang orang kita dah dengar salam pertama, Assalamualaikum semayang raya. Waktu tu memang dah tak boleh bayar zakat dah. Apa yang kita keluarkan sedekah biasa. Jadi kita kena qada balik tahun depan apa yang kita tak sempat nak bayar zakat fitrah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan zakat fitrah ini? Kita faham zakat itu membawa maksud penyucian dan fitrah itu ialah fitrah, iaitu benda yang berkenaan dengan fitrah kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah yang mengikut kembali balik kepada fitrah, itu pembersihan jiwa. Maka bayar zakat fitrah ini diwajibkan ke atas semua manusia, semua kelompok di kalangan orang Islam, sama ada dia orang kaya ataupun dia orang miskin. Walaupun ada yang petikaikan, bukankah orang miskin yang layak ataupun patut menerima duit zakat, tetapi kenapa dia pula yang bayar? Kerana zakat fitrah ini terletak kewajipannya ke atas individu. Dia bersifat individual. Berbanding dengan zakat harta, dia merujuk kepada kuantiti harta. Jadi siapa yang cukup kuota hartanya, maka orang itu saja yang bayar. Sedangkan orang miskin tak wajib sebab mungkin kuantiti hartanya tak cukup. Tapi zakat fitrah, dia diwajibkan terletak setiap kepala, per kepala, termasuk orang miskin. Maka itu jawapan kita, kenapa orang miskin kena bayar? Patutnya dia yang diwajibkan. Sebab zakat fitrah ni nak menyuci jiwanya. Orang miskin ada jiwa. Dia berusaha untuk membersihkan jiwanya. Sama sebagaimana orang kaya. Ini bukan soal pembersihan harta, tapi soal pembersihan jiwa. Maka sebab itu diberikan nama zakat fitrah. Kemudian ada persoalan juga berkenaan dengan zakat fitrah. Cuma Cik Man nak sambung sebelum Cik Man terlupa. Andai kata seorang miskin itu tak cukup duit, tak ada kelebihan untuk dia membayar zakat fitrah, tak apa. Maka dia dimaafkan, cuma dia wajib berusaha untuk mendapatkan harta supaya suatu masa nanti dia boleh menjadi pembayar zakat fitrah. Kemudian soalan seterusnya, Cik Man, zakat fitrah ini dibayar dengan duit ataupun dengan beras
Ini perbezaan pendapat di kalangan ulama lah. Kalau mazhab Syafi'i bayar dengan beras. Cuma sekarang ini kita bayar dengan duit kerana sesuai dengan tuntutan semasa. Kerana masyarakat lebih memerlukan duit berbanding beras. Maka dengan duit itu nanti dia boleh beli keperluan untuk hari raya ataupun keperluan yang lain. Kemudian soalan yang seterusnya berkenaan dengan zakat fitrah. Cik Man, zakat perlu dibayar di mana? Adakah di tempat kita tinggal, kampung halaman kita, ataupun di tempat kita berada sekarang untuk bekerja? Dua-dua boleh, tetapi yang afdalnya adalah di tempat kita bekerja. Kenapa? Apakah hikmahnya? Kerana di situlah kita mencari duit, itu sebagai lubuk mata wang pencarian kita. Maka tidak adil kalau kita cari duit dekat situ, kita tak kembalikan kekayaan kita kepada orang miskin dekat situ. Kita cari duit dekat sini, kita bayar dekat tempat lain. Seolah-olah macam nanti orang miskin melihat harta kemewahan di sini diperolehi oleh setengah golongan, tapi mereka tidak berkongsi kekayaan tersebut kepada kita semua. Jadi itu antara hikmahnya membayar zakat fitrah di tempat kita mencari rezeki. Tapi kalau nak bayar di kampung halaman, iaitu tempat kita pernah lahir dulu, pun tak ada masalah. Ini cuma soal afdal ataupun tidak afdal. Yang paling penting, kita telah membayar zakat fitrah dan melunaskan kewajipan kita yang berkaitan dengan hari raya. Okey, kemudian mungkin ada persoalan-persoalan, ada juga persoalan-persoalan yang orang samping-samping ataupun yang terkeluar sikit tapi masih lagi berkenaan dengan puasa. Cik Man, bolehkah kami menggunakan sugi pada siang bulan Ramadan? Adakah membatalkan puasa? Tidak. Guna kayu sugi pada siang bulan Ramadan tak membatalkan puasa. Bahkan pahala sunnah. Pertama pahala mengamalkan sunnah Nabi, sebab Nabi pun bersugi. Nabi pun ada sebut dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan, menyukarkan umatku, nescaya aku akan memerintahkan dia untuk bersugi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada setengah orang, mungkin orang tabligh, mungkin orang yang faham sunnah, setiap kali dia nak semayang, dia akan orang kata kosok giginya dengan kayu sugi, kemudian masukkan balik ke dalam poket. Yang keduanya, dia dapat pahala kerana menjaga kebersihan. Jadi tidak ada masalah untuk bersugi di siang hari. Cik Man, ini kepada adik-adik kita yang mungkin smoking dan seumpamanya, adakah merokok membatalkan puasa? Yes, fatwa sepakat mengatakan merokok itu membatalkan puasa. Jadi Cik Man berbaik sangka, dekat-dekat nak habis Ramadan ni, adik-adik semua dah tarbiyah 3 minggu mengurangkan rokok. InsyaAllah dekat-dekat nak raya ni mungkin boleh hapuskan langsung rokok tu kan. Manalah tahu, kumpulkan semangat. InsyaAllah Cik Man bagi semangat, adik-adik pun memberikan motivasi kepada diri sendiri. Dan bagaimana pula Cik Man apabila kita menghidu minyak cak kapak? Memanglah sebab pening dekat nak raya duit banyak habis. Sebab tu kena guna minyak cak kapak kan. Jadi adakah batal puasa? Cik Man cadangkan hidu malam-malam lepas shopping kan. Siang-siang jangan hidu. Baik, menghidu minyak cak kapak tidak membatalkan puasa sebab tidak ada zat minyak yang masuk kecuali kalau maklum telan botol tersebut. Baik. Kemudian bagaimana pula dengan dekat-dekat nak raya ni Cik Man? Dekat-dekat nak raya ni orang sibuk postkan orang kata kuih semprit lah, kuih sarang semut, postkan. Nak-nak pula sekarang ni, ya Allah, Instagram meriah. Nak-nak pula yang bisnes. Cik Man pun kalau boleh memang Cik Man nak cari rempeyek. Seronok rempeyek krup. Jadi bagaimana, apakah hukumnya? Baik, dia ada beza orang yang memang bisnes makanan dengan orang yang dia tak bisnes tapi dia sengaja untuk menyebabkan orang lain terliur. Tapi apa kata Cik Man sambung selepas ni? Alhamdulillah, masih still lagi dalam jawapan panih Cik Man. Hashtag korang tanya, insya-Allah Cik Man akan jawab sekadar yang mampu. Baik, jadi sekarang ni kita sedang berada dalam orang kata meniti hari-hari yang akan menjelang raya. Jadi ada beberapa persoalan yang Cik Man, okey, mungkin ini baru dia teringat dekat-dekat nak habis tarawih ni kan. Baru dia teringat, Cik Man, bagaimana dengan kedudukan hadis yang menceritakan tentang kelebihan tarawih setiap malam?
Contohnya siapa yang sembahyang tarawih malam pertama akan dapat fadilat sekian-sekian, tarawih malam kedua. Baik, Cik Man nak berkongsi pada adik-adik semua, jangan menyebarkan hadis tersebut kerana hadis itu tidak terdapat dalam mana-mana kitab hadis, terutamanya yang muktabar, yang 6, dan hadis itu adalah palsu. Jadi kita bertanggungjawab untuk tidak menyebarkan hadis palsu. Kalau adik-adik nak sebarkan hadis fadilat tarawih ni, boleh. Tapi tolong bagi tahu kepada masyarakat yang hadis ni palsu. Sebab kita takut ancaman kepada yang disebut Nabi SAW dalam hadis baginda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku, iaitu dia menyebut Nabi cakap qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sedangkan Nabi tak pernah sebut, maka sediakan tempatnya dalam api neraka. Jadi walaupun kita tak buat jahat macam zina, tapi kita tak buat jahat macam minum arak, tapi benda ni dikaitkan dengan nama Nabi. Kita kalau mak kita orang tuduh bukan-bukan ataupun orang cakap mak engkau pernah cakap sekian-sekian, sedangkan mak kita tak pernah cakap, kita marah. Itu mak kita. Ini kan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kena menjaga nama baik baginda, jangan menisbahkan perkara-perkara yang palsu kepada baginda. Bahkan kalau kita menyampaikan hadis sahih dalam keadaan kita tak tahu itu sahih, pun tidak beradab dengan disiplin ilmu, iaitu sesuka hati menyebarkan ilmu tanpa mengikut disiplin-disiplin ataupun dia punya orang kata undang-undang ilmu lah. Maknanya kena tahu dulu mana sahih mana tak. Jadi mungkin ada persoalan yang timbul daripada netizen. Jadi Cik Man macam mana nak tahu hadis tu sahih ke tidak? Yang pertama, kena belajar 50-60 tahun. Yang kedua, kalau tak nak belajar tapi nak postkan hadis tu, maka rujuk kepada ahlinya, pakar-pakar dalam bidang hadis, bagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, maka bertanyalah kepada orang-orang yang pakar sekiranya kamu tidak mengetahui. Sebab benda ni penting ya. Banyak tersebar, banyak viral, banyak spread out dalam kalangan masyarakat kita dalam grup WhatsApp berkenaan dengan hadis-hadis palsu. Bahkan berkenaan dengan bulan-bulan pun ada siapa yang memberitahu saudaranya kehadiran bulan sekian-sekian, bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, bulan Rejab, maka dia akan selamat daripada api neraka. Jelas hadis itu adalah hadis palsu. Baik, kemudian persoalan daripada netizen. Oh, berkenaan dengan bersetubuh, agak-agaknya tak sabar nak habis raya, nak habis puasa ni kan. Cik Man, kalau seorang suami itu ataupun pasangan suami isteri, dia tahu bahawa melakukan jima' pada siang bulan Ramadan akan ada denda puasa 2 bulan berturut-turut. Tetapi dia berbuka puasa ataupun membatalkan puasanya dengan makan terlebih dahulu, kemudian baru melakukan perbuatan tersebut. Maka adakah dia masih wajib lagi melaksanakan denda puasa 2 bulan? Jawapan ringkasnya, yes, dia wajib. Itu sebagai denda dan hukuman. Kerana apa? Bila dia membatalkan puasanya dengan makan, seolah-olah dia mempermainkan ataupun dia nak game Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah lebih mengetahui niatnya ataupun dia punya helah ataupun tipu dayanya. Jadi bagi siapa yang membatalkan puasa terlebih dahulu dengan makan pada siang bulan Ramadan, konon-kononnya nak menyelamatkan diri apabila dia melakukan persetubuhan daripada puasa 2 bulan berturut-turut, maka ini suatu kesalahan. Dia tetap dikatakan telah mencemarkan siang bulan Ramadan dengan perkara yang dilarang. Perkara itu boleh buat pada malam hari sahaja. Maka dendanya bebaskan hamba ataupun puasa 2 bulan berturut-turut ataupun bagi makan 60 orang miskin. Jadi jangan kita terus skip ke bagi makan ya, mentang-mentang duit banyak. Jadi akhirnya nanti orang-orang yang berduit banyak boleh melakukan perbuatan tersebut. Kalau denda dia terus bagi 60 orang miskin sahaja. Baik, seterusnya beralih kepada soalan daripada netizen. Assalamualaikum Cik Man. Bagaimana dengan budaya ziarah kubur menjelang raya ataupun raya pertama? Adakah itu tuntutan? Baik, secara jelasnya itu bukan suatu tuntutan, iaitu apabila kita mewajibkan ataupun menetapkan 1 Syawal untuk ziarah kubur. Asal 1 Syawal aja ziarah kubur.
asal 1 Syawal aja pergi kubur. Asal pergi kubur 1 Syawal. Maka itu bukan satu kewajipan. Jangan jadikan ia satu budaya seolah-olah orang menganggap wajib. Waktu bila yang kita rasa benda tu wajib, bila kita berkumpul keluarga pagi raya, lepas tu ada seorang ahli keluarga dia tak pergi ziarah kubur. Kemudian dikecam oleh ahli keluarga yang lain. Bang Long, kau tak pergi ziarah kubur arwah mak ke? Apalah, kan 1 Syawal, tak teringat arwah mak, menangis mak dalam kubur. Dua benda yang mengarut di sini. Yang pertama, mendakwa mak menangis. Yang kedua, mewajibkan ziarah kubur pada 1 Syawal. Kita bukan nak kata tak boleh ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur itu adalah sunnah. Nabi pun memerintahkan ataupun memang menyarankan untuk ziarah kubur bagi mengingati kematian. Tetapi apabila kita memandai-mandai untuk mensistemkan sesuatu, iaitu ziarah kubur afdal pada 1 Syawal, maka yang ni tidak terdapat dalam mana-mana dalil yang sahih. Tidak terdapat pun hari yang afdal ziarah kubur. Yang sebelum ini tersebar untuk ziarah kubur ibu bapa pada hari Khamis. Bahkan pada hari raya pertama itu kita menyambut dengan kegembiraan kerana kita telah menang berhadapan dengan peperangan nafsu ketika sepanjang bulan Ramadan. Ziarah kubur sunnah, tapi kalau kebetulan pada hari pertama tu dia cuti dan free, waktu tu saja dia ada kelapangan, maka tidak ada masalah untuk dia ziarah kubur tanpa menganggap itu hari yang afdal untuk ziarah kubur. Jadi cukup setakat itu yang dapat Cik Man huraikan kepada penonton-penonton sekalian. Dan sempena menjelang raya dalam beberapa jam saja lagi, mungkin sehari dua, maka Cik Man mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, kullu am wa antum bi khair. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempena ketibaan hari raya yang bakal menjelang beberapa hari saja lagi, saya Cik Man ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan juga amalan kamu. InsyaAllah kalau ada rezeki, Cik Man datang ke rumah tuan-tuan, Pak Long, Mak Long, sediakan kuih dengan duit raya insyaAllah. Cik Man anak yatim, tak ada mak dah. Jadi jumpa lagi di lain masa. Selamat Hari Raya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.